salam sejahtera kepada doktor dan rakan-rakan sekalian. Kami dari kumpulan 1 yang terdiri daripada saya, Malvina Joseph, Bhagawati Saravanan dan Bala Kanis Rajendran akan membentangkan tentang program sekolah dalam taman dan akronimnya SEDATA. Okey, seterusnya saya menerangkan tentang sinopsis program ni. Okey, program ni yang akronimnya SEDATA melambangkan kasih sayang dan kegembiraan warga sekolah dan meneruskan proses pengajaran dan pembelajaran dalam suasana yang kondusif. Oleh itu, bila suasana kondusif boleh menimbulkan ketenangan dan kedamaian, keharmonian, pemandangan yang cantik dan segar pada pandangan kita. Oleh itu, murid pun, mereka pun suka hadir ke sekolah dengan lebih bersemangat. Seterusnya, ia juga melahirkan rasa tanggungjawab dan cinta akan alam sekitar dalam kalangan murid. Okay. Sasaran bagi program ni adalah guru, murid dan ibu bapa. Okay. Tempoh yang dijalankan program ini adalah selama 6 bulan pada setiap hari Rabu pada hari kokurikulum. Lokasi yang kami pilih dan diberi nama sebagai Di Rimba Lestari, Istana Ilmu, Arena Minda Jiwa. Seterusnya, pengenalan. Okay, pengenalan tentang program ini. Okay. Pendidikan berkaitan alam sekitar penting bagi meningkatkan kesedaran tentang alam sekitar. Oleh itu, KPM pun menekankan pendidikan alam sekitar harus mengintegrasikan di dalam pengajaran di bilik darjah seperti dalam subjek pendidikan moral, sains dan subjek-subjek lain. Walau bagaimanapun, pendidikan alam sekitar tidak terhad di dalam proses pengajaran dan pembelajaran di kelas sahaja dan juga perlu dilihat sebagai suatu bidang pendidikan yang merentas kurikulum dan kokurikulum. Rasional bagi program ini adalah melahirkan murid yang peka kepada alam sekitar. Jika justru itu dapat mengaplikasikan murid dengan projek ini. Selain daripada itu, rasional yang kedua adalah menanam semangat kerjasama kepada murid-murid supaya sayangkan alam sekitar. Begitu juga membantu perkembangan sasiah murid yang bersepadu seimbang dari segi jasmani, emosi, rohani dan intelek. Seterusnya, saya menjemput kawan saya Bhagawati Saravanan untuk meneruskan slide seterusnya. Misi dan visi telah ditetapkan untuk program ini. Misi yang ditetapkan ialah mewujudkan persekitaran yang kondusif yang berasaskan semangat mencintai alam sekitar. Manakala visi pula berfokuskan terhadap melahirkan murid yang mencintai kelestarian penghijauan. Kami telah menetapkan 2 matlamat dan matlamat yang dibincangkan dalam program ini ialah mewujudkan taman-taman bunga yang berkonsepkan segar, moden dengan penggunaan bahan-bahan yang mesra alam. Lagi satu pula, dapat mengindahkan kawasan sekolah melalui kewujudan taman-taman ini yang boleh mengurangkan suhu persekitaran agar lebih nyaman dan selesa. Pada bahagian objektif pula, kami telah merancang untuk memastikan 80% murid yang dapat meningkatkan kesedaran dan rasa tanggungjawab terhadap perlindungan alam sekitar dan 80% murid dapat menerapkan nilai-nilai murni seperti mencinta alam sekitar, memelihara dan memelihara alam sekitar, semangat sayang dan cinta akan sekolah dalam diri murid-murid. Kami juga ingin mencapai peningkatan sebanyak 100% kerjasama antara semua warga sekolah dalam menjaga kebersihan dan keindahan persekitaran sekolah. Selain daripada itu, kami juga ingin mencapai objektif
iaitu mewujudkan suasana sekolah yang lebih kondusif bagi warga sekolah yang mempraktikkan amalan hidup lestari. Okay. Kita akan beralih pada analisis SWOT keperluan program. Dalam analisis SWOT keperluan program, elemen utama yang dibincangkan ialah kekuatan iaitu strength. Dalam program ni, beberapa kekuatan telah kumpulan kami ditapiskan. Kekuatan yang pertama ialah kawasan luas dan banyak ruang yang boleh ditambahkan. Seterusnya, suasana persekitaran kehijauan yang kondusif dan murid yang berpotensi dari golongan yang suka kepada naturalisis. Elemen kedua adalah kelemahan, iaitu weakness. So, dalam elemen kelemahan ini, kami mendapati bahawa kemudahan kelengkapan kurang mencukupi, murid tidak dapat menjalankan projek sepenuhnya kerana kekurangan peralatan dan murid menyiapkan projek sekolah sambil lewa dan tidak bersungguh-sungguh. Pada elemen peluang iaitu opportunities pula, pihak sekolah mendapat pelbagai kemudahan dan sokongan daripada pihak PIBG dan agensi-agensi bukan kerajaan, kemahiran dan pendedahan yang diberikan dari semasa ke semasa kepada murid oleh pihak berkepakaran, dan melalui program ini, kami juga berpeluang untuk mendapatkan kerjasama ibu bapa semasa menyiapkan projek ini. Dan elemen terakhir dalam analisis SWOT ini adalah cabaran iaitu challenges. So melalui program ini, kami membincangkan beberapa cabaran yang akan dihadapi iaitu segelintir ibu bapa yang tidak mengambil berat kepentingan dan keperluan program ini, dan guru-guru mempunyai pelbagai bebanan tugas selain daripada mengajar. Dan cabaran ketiga adalah untuk mendapatkan sokongan daripada semua pihak berkenaan. Sekarang saya ingin menjemputkan rakan saya, Paul Ganesh, untuk menerangkan teori yang digunakan. Ganesh, on the mic. Minta maaf. Okey, teori yang digunakan adalah teori tingkah laku iaitu teori konstruktivisme Vygotsky. Teori konstruktivisme menekankan ataupun lebih kepada ilmu pengetahuan yang selaras dengan pengalaman melalui perbuatan ataupun kelakuan seseorang individu. Sehubungan dengan itu, dalam program ini, murid dapat melibatkan dirinya dengan alam sekitar melalui mengkaji tentang tumbuhan, menanamnya dengan cara yang betul, kerjasama murid dengan murid lain dan juga guru, di mana murid dapat melibatkan dirinya secara langsung dalam program ini. Dan dalam teori konstruktivisme ini terdapat beberapa prinsip. Prinsip pertamanya adalah pembelajaran berpusatkan pelajar. Aktiviti dirancang dalam sedata ini adalah berpusatkan murid dan menggalakkan murid untuk berkomunikasi dengan murid lain untuk menyelesaikan sesuatu masalah dengan rasional seperti menghadapi masalah dalam cara memanah, cara menanam, tempat menanam ataupun pelan menanam, tempat mana begitu. Dan juga seterusnya ada prinsip seterusnya adalah pembelajaran melalui proses aplikasi, di mana murid boleh mengimplementasikan input ataupun ilmu pengetahuan mereka yang belajar di dalam kelas dalam program ini dari segi alam sekitar. Contohnya cara memelihara dan memelihara alam sekitar, langkah melindungi alam sekitar dan sebagainya. Seterusnya, wujud interaksi dalam kalangan pelajar. Hal ini boleh dilihat apabila murid berinteraksi dengan murid ataupun guru tanpa berasa malu, takut dan ragu serta mengemukakan pendapat dengan yakin. Dan guru sebagai fasilitator ataupun pembimbing, di mana guru hanya memberi arahan ataupun menunjuk cara sahaja, dan murid secara langsung akan membuat aktiviti ataupun tugas yang diberikan. Seterusnya, interaksi sosial membawa kepada pemikiran aras tinggi, iaitu apabila berlaku interaksi dalam kalangan murid yang begitu ramai, maka berlakunya perkongsian idea ataupun pendapat yang mencungkilkan mereka untuk berfikir ataupun mencungkilkan semangat inquiry mereka untuk berfikir secara luas, out of the box. Seterusnya, pembinaan pengetahuan melalui teknik scaffolding.
Scaffolding adalah bimbingan yang diberi oleh guru kepada murid untuk melihat keberhasilan serta pencapaian objektif yang dijalankan dan juga murid bertanggungjawab terhadap pembelajaran sendiri, di mana mereka akan belajar melalui pengalaman yang saya diterangkan sebelum ini tentang teori Vygotsky. Seterusnya adalah model ADDIE digunakan dalam program sedatah. Model ADDIE ini diasaskan pada tahun 1987 sebagai garis panduan bagi penghasilan perisian bahan pengajaran, projek dan pembelajaran berdasarkan keperluan sesuatu elemen. Model ADDIE merangkumi 5 langkah dan setiap langkah tersebut menjadi proses reka bentuk di mana output untuk setiap langkah akan menjadi input bagi setiap langkah yang seterusnya. Dan 5 langkah yang dinyatakan dalam model ADDIE adalah analisis A for analysis. Keperluan murid yang terlibat dalam program ini dianalisis dalam bentuk bentuk seperti halangan pelaksanaan, bentuk penyampaian dan tempoh diperlukan untuk membuat program yang ditentukan. Seterusnya adalah design, reka bentuk. Pembentukan objektif khusus ditentukan dengan perancangan aktiviti yang sesuai untuk mencapai objektif yang dirancang. Dalam langkah ini juga akan ditentukan sasaran murid yang terlibat dan menyusun atau aktiviti. Seterusnya, D for development iaitu pembangunan. Pembangunan adalah merujuk kepada proses dan cara pelaksanaan bagi setiap aktiviti dan bahan-bahan yang digunakan akan dibincangkan dan dipersetujui. Seterusnya adalah I for implement iaitu implementasi. Program yang telah dirancang akan diimplementasikan kepada peserta bagi mengenal pasti keberkesanan ataupun betapa manakah program itu efektif untuk murid dan masalah semasa proses pembangunan projek berlaku. Jika terdapat masalah, penambahbaikan perlu dilakukan. Dan elemen terakhir adalah evaluate iaitu penilaian. Dan langkah terakhir ini adalah untuk mendapatkan maklum balas daripada peserta. Dan maklum balas diedarkan kepada peserta program ini selepas selesai menjalankan program. Dan penilaian adalah penting untuk kita melaksanakan penambahbaikan dan juga kita dapat mengetahui ada tak program ini berkesan ataupun membawa perubahan dalam diri murid. Seterusnya adalah senarai jawatankuasa program. Okey. Jawatankuasa utama adalah ataupun jawatankuasa perdana adalah pengerusi, seterusnya naib pengerusi diikuti dengan pengerusi, penasihat program dan pengarah program, setiausaha dan bendahari. Dan dalam program sedatah ini kami mengutamakan 3 taman iaitu Dusun di Rimba, Istana Ilmu dan Arena Minda Jiwa. Dan dalam ketiga-tiga taman ini mempunyai AJK sendirinya iaitu penyelaras program, AJK pengurusan tempat, AJK logistik dan peralatan, AJK kebersihan, AJK dokumentasi atau perakam peristiwa, AJK disiplin dan AJK umum. Dan pengarah bertugas sebagai bertanggungjawab menguruskan pentadbiran, kewangan dan aktiviti. Seterusnya memastikan arahan daripada penasihat program dapat dijalankan. Seterusnya memberi arahan yang tepat dan jelas kepada jawatankuasa dalam melaksanakan tugas dan aktiviti serta menjadi orang tengah untuk dalam mengemukakan sebarang cadangan, idea dan usul daripada ahli kepada pihak berkenaan. Seterusnya bertanggungjawab menentukan hala tuju program yang akan dijalankan. Seterusnya, penyelaras program. Penyelaras program memastikan pelan yang dirancang dapat dilaksanakan dengan betul mengikut arahan pengarah, sentiasa memantau proses gerak kerja ahli-ahli jawatankuasa lain dan mengetahui situasi semasa, seterusnya sentiasa memberi laporan ataupun current update atau perkembangan semasa mengenai program kepada pengarah serta peka terhadap masalah dan membincang jalan penyelesaiannya bersama pengarah dan ahli jawatankuasa program masing-masing. Seterusnya adalah tugas AJK pengurusan tempat
Seterusnya adalah tugas setiausaha. Setahun mana kita tahu, tugas setiausaha adalah merancang agenda mesyuarat dan menyediakan surat panggilan mesyuarat, mengedah surat panggilan mesyuarat, mencatat minit mesyuarat, menyampaikan minit mesyuarat seperti biasa. Dan bendahari adalah menguruskan segala hal-hal kewangan. Seterusnya, AJK pengurusan tempat dan tugas mereka adalah untuk memilih suatu tempat yang sesuai dan selamat untuk melaksanakan plan yang dirancang serta memeriksa keadaan tempat sama ada sesuai ataupun tidak dan sebagainya. Seterusnya, AJK logistik dan peralatan di mana tugas mereka adalah untuk menyediakan segala peralatan yang diperlukan sepanjang program ini dan juga mengawasi barang ataupun alat yang digunakan mencukupi keadaan barang ataupun alat yang cara penggunaannya. Serta mereka menghantar barang yang diperlukan untuk program pada masa yang tepat. Seterusnya, AJK kebersihan. Mereka memastikan tempat program itu sentiasa bersih. Contohnya, hari Rabu kami akan laksanakan program ni. Setelah selesai tugas pada hari itu, so pastikan tempat tu bersih dan tidak ada sampah kat tempat rata-rata dan sebagainya. Seterusnya adalah dokumentasi atau perangkat peristiwa. Kerja mereka adalah mengambil gambar sepanjang program, mengambil video bagi aktiviti yang berkaitan dan menyediakan laporan lengkap selepas program dilaksanakan, iaitu laporan bergambar. Seterusnya, AJK disiplin dan keselamatan, membantu mengawal disiplin serta ketetapan masa semua ahli sepanjang program dilaksanakan, memastikan tiada faktor luaran yang mengganggu pelaksanaan program serta memastikan keselamatan semua ahli dan juga memastikan mereka mengikut peraturan yang telah ditetapkan sepanjang program ini, terutamanya peraturan keselamatan. Dan AJK umum adalah dirangkumi oleh murid yang membantu ahli jawatankuasa yang lain mengikut tugas yang ditetapkan serta memberi khidmat bantu dalam program apabila diperlukan. Seterusnya adalah tentative program. Tentative program kami adalah dibahagikan kepada bulan, minggu, hari, masa dan aktiviti. Bagi bulan Januari adalah minggu 1 dan setiap minggu ni kami mengadakan aktiviti pada hari Rabu pada pukul 2 hingga 3 petang. Sebab masa tu adalah aktiviti co-curriculum. Masa tu diperuntukkan untuk aktiviti co-curriculum, maka kita gunakan masa tu untuk menjalankan program ni. Minggu 1 pembentukan jawatankuasa, minggu 2 mesyuarat 1 dan minggu ketiga, minggu keempat adalah penyediaan alatan. Seterusnya bulan Februari, minggu 1 hingga ke minggu 4, fokus kami adalah menanam pokok buah-bahan dan pengubahsuaian landscape perkarangan. Seterusnya, bulan Mac, minggu 1 hingga minggu 4, fokus kami adalah menanam pokok herba dan pada bulan April, minggu 1 hingga minggu 4, lukisan mural di tempat-tempat yang saya disenaraikan tadi, iaitu di Rimba Dusun, Arena Armida Jiwa dan juga Istana Ilmu. Serta Februari hingga Jun adalah pemeliharaan di mana proses ini berlaku sepanjang program ini, iaitu Februari hingga Jun, dari mula hingga ke akhir program ini. Slide seterusnya akan dibentang oleh Puan Malvina. Seterusnya saya nak bentang tentang catagan. Ini adalah catagan program Sedata. Untuk program Sedata, kami menetapkan 5 bulan. Minggu pertama seperti yang Balai Ganis bagi tahu, minggu pertama kita Januari, minggu pertama kami akan pembentukan jawatan kuasa. Minggu kedua mengadakan mesyuarat bilangan 1. Seterusnya kami akan adakan penyediaan alatan untuk program Sedata. Seterusnya bulan Februari kami menanam pokok buah-bahan, menanam pokok herba dan bulan Mac pula kami buat lukisan mural dan juga Februari juga kami buat pengubahsuaian landscape perkarangan sekolah dan bulan Februari hingga bulan Mei
kami mengadakan pemeliharaan dan pemuliharaan, dan akhir sekali minggu keempat bulan Mei kami adakan postmortem tentang program Sedata ini. Seterusnya, sumber kewangan untuk program ini, sumbangan kami dapat adalah dari sumbangan PIBG, sumbangan unit co-curriculum, sumbangan luar atau alumni atau persendirian. So, kami dapat jumlahnya RM3,550 dan juga sumbangan khas daripada ibu bapa, iaitu ibu bapa akan memberi pokok herba untuk menanam di landscape sekolah kita. Seterusnya, perbelanjaan untuk program ini adalah kami membeli tanah, batu kelikir, rumput karpet, pokok-pokok, iaitu pokok buah-buahan hidroponik, kayu bercat, cat berminyak, air pancutan elektrik, wiring dan lain-lain kos seperti cangkul, banner untuk RNR minda jiwa. So kami totalnya jumlahnya RM3,550 perbelanjaan untuk program ini. Seterusnya, sasaran untuk program ini adalah guru, murid-murid tahap 2 dan ibu bapa. Seterusnya, saya menjemput kawan saya Bhagawati Saravanan untuk menerangkan elemen perancangan. Dalam bahagian elemen perancangan pula, kami merancangkan visi yang berfokuskan pada melahirkan murid yang mencintai kelestarian penghijauanan. Manakala fokus utama dalam misi adalah pengwujudan persekitaran yang kondusif berasaskan semangat mencintai alam sekitar. Bagi rasional pula, penyertaan utama diberikan dalam program ini adalah kepada murid tahap 2 iaitu tahun 4, 5 dan 6. Program ini dijalankan selama 6 bulan iaitu pada waktu kurikulum. Kami harap program Sedata ini dapat mengukuhkan semangat mencintai alam sekitar melalui proses pemeliharaan dan pemuliharaan tanaman yang menjurus pada penambahbaikan ilmu kepada murid-murid dengan menetapkan atau memantapkan sikap kelestarian. Dalam konteks penentuan matlamat dan objektif pula, kami telah menetapkan matlamat dan objektif yang boleh dicapai dalam program ini. Antaranya ialah daripada awal program Sedata ini diberi keutamaan terhadap kesedaran, kecintaan dan amalan baik terhadap alam sekitar. Kami ingin memupuk elemen-elemen tersebut dalam sanubari murid dengan menggalakkan tindakan positif yang dapat melindungi dan meningkatkan kualiti alam sekitar. Bukan sahaja itu, kami juga ingin memastikan 80% murid dapat ditingkatkan kesedaraan dalam rasa tanggungjawab terhadap alam sekitar. Kami juga ingin dapat 100% kerjasama antara semua warga sekolah dalam menjaga kebersihan dan keindahan persekitaran sekolah. Sekarang saya menjemputkan rakan saya untuk menerangkan pengenalpastian strategi pelaksanaan. Pengenalpastian strategi pelaksanaan dari segi tajuknya adalah program sekolah dalam taman, akronimnya Sedata, serta fokusnya adalah kelestarian dan penghijauan alam sekitar, dan tempat adalah Sekolah Kebangsaan Megah 2, dan hari ataupun tempoh pelaksanaan 5 bulan. Pengisian Taman Alam Sekitar, pengisian lebih kepada konten dalam program ini adalah Taman Alam Sekitar, kesedaran dan tanggungjawab murid terhadap alam sekitar serta semangat kerjasama, dan kaedah aktiviti adalah dalam sekolah. Seterusnya, penilaian tindakan yang merangkumi 2 elemen iaitu kebaikan dan keburukan. Setiap program tu ada kebaikan dan keburukan sendirinya. Kebaikan dalam program ni adalah pengalaman baru untuk murid-murid, sebab murid-murid kita ni memang sekarang dah dekat. Memang
sentiasa mempunyai telefon pintar ataupun semua yang lebih kepada ke arah alam maya saja. So apabila mereka melibatkan diri dalam aktiviti begini dan mereka mendapat pengalaman baru secara langsung dan juga lebih banyak pengisian seperti semangat kerjasama, disiplin, pemikiran kritis dan kreatif, tanggungjawab dan prihatin terhadap alam sekitar serta bantuan daripada warga sekolah, ibu bapa dan pihak alumni di mana ianya juga menjadi faktor luaran untuk menggerakkan lagi hubungan antara warga sekolah dengan pihak komuniti dan juga mencungkil kesedaran alam sekitar. Serta keburukan adalah risiko cedera apabila murid menanam ataupun menggunakan cangkul semasa menanam pokok bunga, lepas tu mengutip sampah atau menggunakan pisau. So risiko cedera adalah berkemungkinan untuk berlaku kecederaan adalah tinggi. Dan pemilihan tindakan, penyelas program mengadakan mesyuarat bersama ahli jawatankuasa dalam menentukan pelaksanaan program ini, iaitu program taman dalam sekolah sekolah dalam taman sedata. Dan mesyuarat diadakan supaya pemilihan tindakan bersesuai untuk mencapai objektif program ini. Seterusnya adalah pemilihan tindakan di mana ianya untuk seperti pemberitahuan ataupun inform kepada pihak sekolah, ibu bapa, murid dan sebagainya. Seterusnya menentukan aktiviti untuk sepanjang program ini, menanam pokok, melukis mural dan sebagainya, serta mencapai kata sepakat daripada ahli jawatankuasa bahawa mereka bersetuju tak dengan aktiviti yang kita dirancang, dengan program yang kita dirancang ini. Seterusnya penyebaran maklumat, iaitu penyebaran maklumat kepada ibu bapa, murid-murid melalui aplikasi seperti WhatsApp, Telegram dan juga melalui surat pemberitahuan dan sebagainya. Dan akhirnya adalah persediaan awal dengan ketika berlaku situasi kecemasan ataupun menghadapi masalah atau kecederaan yang tidak ringan ini. So kita perlu bersedia awal untuk menghadapi masalah-masalah begini. Seterusnya akan dijelaskan oleh Puan Malvina. Seterusnya pengubalan rancangan. Okey. Penyelaras untuk penubuhan ahli jawatankuasa bagi tujuan mengagihkan kerja. So first kita menyelaraskan program ni dan juga penyelaras dan setiausaha menyediakan kertas cadangan. Mereka berdua ni berbincang dan menyediakan kertas cadangan untuk program ni. Penyelaras akan menyediakan tentatif dan cartagan proses perancangan untuk program ni. Seterusnya, penyelaras dan ahli-ahli jawatankuasa membuat kesimpulan dan menetapkan aktiviti yang akan dijalankan supaya program ni akan berjalan dengan lancar dan menjayakan program ini. Dan juga penyelaras dan ahli jawatankuasa menjangkakan implikasi dan kesan yang diperolehi oleh murid setelah mereka selesai menyempurnakan program sekolah dalam taman. Seterusnya, pengawalan proses dan penempatan piawai. Okey, pertama kami mengadakan taklimat untuk murid-murid bagaimana program ini akan dijalankan. Seterusnya, kami akan menyediakan peralatan untuk program ini seperti cangkul, untuk peralatan-peralatan untuk program ini. Lepas tu kami mengambil tindakan menjalankan program ini setiap hari Rabu 2 hingga 3 petang. Kami akan menjalankan program ini untuk
menceriakan sekolah. Yang akhir sekali, maklum balas, selepas selesai program ini selepas 5 bulan, kami akan menyediakan soal selidik untuk setiap orang yang terlibat dalam program ini. Kami akan dapat maklum balas daripada mereka bagaimana program ini akan berlangsung dan apa pendapat mereka melalui soal selidik ini. Seterusnya, perancangan semula. Perancangan semula, program ni, jika program ni kita buat postmortem, selepas postmortem jika ada kegagalan, program ni kita akan buat perancangan semula dan juga menyediakan kertas kerja yang baru dan melaksanakan aktiviti baru dan tindakan pembutelan jika program tersebut tidak berjaya. Kami akan melakukan pembetulan dan selepas itu akhir sekali kami akan membuat pembandingan hasil daripada projek pertama dan projek kedua. Okey, akhir sekali adalah proses perancangan. Okey, langkah pertama kami menentukan masalah dan keperluan untuk mengukuhkan sikap cinta akan alam sekitar bagi melahirkan insan yang mementingkan kelestarian alam sekitar dalam kehidupannya. Langkah kedua, mengenal pasti objektif program. Langkah ketiga, kami memilih reka bentuk program. Langkah keempat, laporan program. Dan langkah kelima, penilaian keberkesanan program. Langkah keenam, itu langkah yang terakhir, mendapatkan maklum balas daripada daripada guru, murid-murid tahap 2 dan ibu bapa. Seterusnya, yang akhir sekali adalah kesimpulan. Dengan program Sedata adalah diharapkan aktiviti yang telah dirancang sentiasa dilaksanakan secara berterusan. Bukan sahaja dalam 5 bulan ni, setiap program ini perlu dilaksanakan secara berterusan untuk memberi faedah yang optimal terhadap warga sekolah bagi melahirkan generasi yang mesra alam yang seterusnya melibatkan diri secara aktif dalam mengurus alam sekitar. Dan juga semasa projek ini juga akan mencapai matlamat dan objektif yang disasarkan dengan kerjasama semua pihak yang terlibat. Diharap agar apa yang dirancang ini dapat dilaksanakan dengan lancar dan berkesan. Segala ilmu dan pengajaran yang kami sampaikan ini akan dipraktikkan dalam kehidupan seharian mereka demi melahirkan modal insan yang cemerlang, gemilang dan terbilang. Sekian, itu saja daripada kami. Sekian, terima kasih.